Selamat petang, Kak. Selamat petang, Puan. Selamat petang, Puan. Tadi ada kelas ke? Tadi ada kelas ke pukul sebelum pukul 2? Ada? Puan tak dengar. Okay. Tadi ada kelas ke sebelum pukul 2? Puan. Tak dengar juga? Ada kelas, Puan. Okay. Okay, kita tengok siapa yang ada. Okay, untuk kelas kita pada hari ini saya rekodkan untuk saya gunakan bagi tujuan pelaporan. Okay, so jangan nak main-main sangatlah hari ni. Okay, so let's start with Ahmad Razik. So saya dah tinggalkan pesanan supaya awak turn on the camera so that I can see your face today. So we are going to start our class today with attendance. Okay, so we are starting with Ahmad Razik. Where are you, Ahmad Razik? Okay, there you are. Okay. Yes, betul. Badrul Amin. Saya, Puan. Okay. Brian. Okay, Brian. Harun Nizamuddin. Ada, Puan. Muhammad Akil Afiq. Saya, Puan. Okay, Akil Afiq ada. Muhammad Najmi. Saya, Puan. Okay. Muhammad Rahimi. Saya, Puan. Setengah muka tu saya dah lupa dah macam mana rupa awak. Dah lama sangat tak jumpa. Yunzi.
Saya Puan. Okay. Nur Azani. Saya Puan. Where are you, Nur Azani? Kat sini Puan. Saya ada Puan. Okay, Nur Azani kat situ. Okay. And then we have Nur Shadia. Ya Puan. Okay. Nur Syazana. Saya Puan. Di mana awak, Nur Syazana? Saya dah buka kamera dah. Okay, Syazana. Okay, next is Nur Zulaika. Saya Puan. Okay, Nur Atika. Saya Puan. Nur Atika. Ya Puan. Saya dah buka kamera dah. Atika, tak ada Atika? Ada, okay. Cakaplah sikit. Okay, Syami Syabuddin. Ya Puan. Okay, Syami. Alright, saya rasa macam tak cukup lagi seorang ni. Syafiq ada Syafiq? Sekejap saya try call dia Puan. Syafiq tak ada. Okay, apa khabar semua pelajar? Alhamdulillah baik Puan. Okay, saya harap masing-masing terus kekalkan menjaga SOP, okay, supaya kita menolak segala kemungkinan-kemungkinan yang kita tak ingin berlaku. So untuk hari ni apa yang akan kita buat adalah kita akan teruskan dengan topik kita semalam, iaitu dalam bahagian catatan bergu. Okay. The double entry for depreciation. Okay, you can turn off your camera. Okay, so this was what we have covered yesterday. Okay, so we have come back to this subtopic of depreciation, and we have made some few discussion on how should we come up with the calculations and how should we use the formulas, and then how should we do Hello, Wan. the... Hello. Ya. Hello. Syafiq ke tu? Ya, siapa hello tu? Hello? Hello Puan. Ya. Puan saya tak dapat dengar, line saya slow. Okay, tak apa. Saya rekod ni, nanti you boleh tengok balik. Siapa saya tu? Syafiq Hello, ke? Puan. Syafiq ya? Puan, tu Syafiq Puan. Okay, tak apa Syafiq, tak apa. Saya ada rekod kita punya team hari ni. So, you can watch saya back Syafiq, the Wan. video later Okay. Okay, saya balik semula kepada kita punya discussion. Okay, so if you can still remember, okay, ini adalah bahagian yang kita buat semalam. And then I left you with these balances of entries for you to complete. But before that, I need to do correction on our discussion. Okay, so yesterday I have mentioned about the account of provision for depreciation. So actually the correct name for this account is
accumulated provision for depreciation. Okay, tolong buat pembetulan pada awak punya nota. So instead of using these words of provision, so we should use the proper name of accumulated provision for depreciation. Okay. So we have looked at the calculations under straight line method, and then we have made some few entries. Okay, for this example, and then I ask you to complete the rest of the 2 years entries. So let's do the discussion today. Okay, kita tengok apa jawapan awak. Saya panggil nama. Sila nyatakan apakah catatan-catatan yang perlu awak buat berdasarkan kepada tahun dan mengikut turutan. Okay. So let's start with Muhammad Akil Afiq. Orang pertama kita ni. Okay. So let's continue with this. Okay, semua nampak kita punya paparan ni. Can you see the pictures? Can you see the screen? Nampak Puan, nampak. Is it too small or is it too tiny for you? Should I increase the size? Fine. Boleh? Saya tak dapat lagi. Apa yang saya tu? Akil lah. Awak ni cakap saya je kena cakapkan nama. Saya tak tahu siapa awak. Okay. I cannot see your face. Okay. So what's your problem, Akil? Can you see our slide here? Belum lagi. Belum lagi. Boleh tak saya gantikan dengan orang lain dulu? Nanti I'll come back to you later. Can I? Boleh Akil? Boleh Puan. Okay. So can I start with Eng Yunzi? Yeah, Puan. Okay, Eng Yunzi. Okay, now tell me what is the next entries in our third years? Yang lain sila semak jawapan Credit side 2014. Halo, dengar tak? Yes, I can hear you. Okay. Okay. January 1st, balance BD. Okay. So you can see here that we are starting our entries in year 2014 with balance BD. Okay, because we have balance CD in the previous year. So we need to start the new year in year 2014 with balance BD. Okay, so this would be our first entry in 2014. Okay, very good. So what would be the amount then? 10,000. Okay, 10,000. Okay, next. Masih lagi Eng Yunzi. December 31st, Sochi. So should be on our credit or debit? Credit. Okay. Sochi, right? And then the amount? 5,000. Okay, where do we get the 5,000? Depreciation in years 2014. Yes. Okay, so this is actually the amount of 5,000 is taken from these calculations. Okay, so this is why I was saying yesterday that the calculation that we made earlier before we prepare the account is actually the number that you need to transfer into your account. So this is actually a good guidance for you to save your time. So you don't have to do new counting, new calculation every time you want to do the entries. Okay, so bila kita tunjukkan dengan jelas dan kita applykan dengan rules dengan ciri untuk set line method di mana nilainya adalah sama setiap tahun, so ia membantu kita untuk mengelak melakukan kesilapan lah. Okay, next Yunzi, what should I do then? In the debit side, 2014, December 31st, balance CD. Okay, saya okay,
So December 31st. So you will have your balance CD. And the amount is? 15,000. Okay, so don't forget your total. Okay, very good answer, Yunzi. Okay, so everybody, can you see how the entries were made? Okay, can you see the entries? Okay, so what Yunzi has explained earlier. Okay, she has explained the entries accordingly with the step. Okay, so memula dengan January 1st. Ini adalah this was your first entry. Okay, and then followed with second entry. Okay, this one. Okay, bahagian yang saya tunjuk kat sini. And then end with this entry. Okay, the balance CD would be your final entry in the year 2014. So you will close your account with total of 15,000 both on your debit and credit. Okay, semua orang dapat ikut dah dia punya stepnya, boleh ya? Boleh puan. Boleh Puan. Dapat puan. Okay. Now, next, okay, can we go back to Akil Afiq? Are you ready with your answer, Akil? Puan, dah boleh dah puan. Boleh, okay. Akil, tolong bacakan pula entries kita untuk tahun yang keempat. Tahun 2015. Belah kredit. Ya. Januari 1, balance BD. Okay. Okay. And then will be the amount then? 15,000. Okay, 15,000. Okay, next. December 31. Debit ke belah kredit? Kredit Okay, saya. belah kredit. December 31. Ya. Sochi. Okay. 5,000. 5,000. Dari mana awak dapat nilai 5,000 tu? Daripada nilai depreciation. Okay, daripada pengiraan kita. Okay, daripada pengiraan kita pada tahun yang keempat. Ya. Okay, so itu adalah kita punya. Okay, next. Debit side. Okay. 2015. December 31. Okay. Balance CD. Okay. 20,000. Yes. Then? Close account 20,000. Very good. Okay, dah habis yang tu je? Ada lagi tak entry kita? Okay. Tak ada. Tak ada Ya. kan? Ada. Ada. Ada ke tak ada ni? Kejap ada, kejap tak ada. Ada ke tak ada ni? Cakaplah betul-betul. Ada kot. Sebab bila you ada balance CD, okay, everybody, okay, if you have your balance CD, you should have your balance BD. Ini saya punya rules saya lah yang saya buat . Okay, bila awak ada balance CD, awak sepatutnya ikuti dengan balance BD. Okay, so kita buat macam ni sebab kita nak mengelak daripada tertinggal mana-mana entries. Okay, so this would be your last entries to complete your answer. For this accumulated provision for depreciation account, okay, for ban. Okay, for ban. Alright. So semua orang clear ke dengan kita punya jawapan? Clear puan. Okay, Clear, mudah puan. Kacang je kan. Siapa cakap akaun susah? Akaun ni senang je, tak susah lah. Alright. Okay, jangan lupa garisan ni nak kasi cantik biar kerja kita sempurna lah. Okay, nanti you akan completekan kerja awak dengan awak punya garisan-garisan semua. Okay lah. So these are the answers for this question for the first exercise on the entries under the method of straight line methods. Okay.
So everybody can double check with yours. Okay, boleh semak jawapan awak. Okay, so ini kita punya pengiraan dan ini adalah kita punya account. Okay, now can we proceed to the next exercise? Boleh. Okay, so this was also the questions that we have discussed yesterday. Okay, we have discussed the method to find the values of depreciation under the second formula. So we know that under set line methods, we have two formulas. Okay, so if you have enough information to use the first formula, so you're going to use this. But if the question only give you the depreciation rate, so you can also use the information to use the set line method. Okay, to apply the set line method, and you can also do your calculations. Okay, and we know that under set line method, the value of our depreciation is going to be same every year. Alright, so I left you with this and I ask you to complete the answer for this. Okay, so let's discuss the answer then. So let's continue with Khairul Nizamuddin. Ya, Puan. Okay, can you complete the table for me? What is your answer? Boleh. Untuk 2016, kos dia 15,000. Okay. Depreciation dia 2550. Sekejap, saya tengah besarkan dia punya size lah. Kasih besar sikit biarkan awak ni. Okay. Apa tadi? Depreciation dia 2550. Ke Khairul? Sorry, apa, Puan? Tarikhnya betul ke? Tarikh kita ni yang kat sini? Betul ke tarikhnya? Betul. Betul. Alright. Okay. Untuk tahun kedua pula? Betul ke 2000. tarikh dia? Tarikh dia 1/1/2017. Okay, 1/1. Alright. Okay. Book value dia 12,450. 450. Depreciation dia 2550. Okay, kenapa sama ni nilai dia ni? Sebab dia menggunakan kaedah straight line method. Very good. Okay, nanti kan kita akan buat latihan untuk reduction balance method. Okay, you akan nampak dia punya perbezaan. Okay, tapi buat masa sekarang kita fokus dulu kepada set line method. Okay, very good. Okay, next will be in year 3. So, what is the date then? 1/1/2018. Okay, 2018. Okay, so 3%. what should I write here? Book value Okay, book value. 9,000. Okay, betul. 9,900. Berapa tadi? 9,900. 900. Lepas tu tarikh 31/12/2018. Depreciation 2550. Okay. Dan tarikh untuk tahun keempat 1/1/2019. Book value Okay. 7350. Okay. Lepas tu 31/12/2019 depreciation. Ulang balik. Berapa book value tadi? Berapa? 7350. 350. Okay. Depreciation. Tarikh depreciation 31/12/2019 2550. Okey. Lepas tu buat apa, masuk dalam ledger? Dalam journal. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Awak punya jawapan ni hilang satu markah kat sini ni. Scrap value. Scrap value.
Kenapa kita gunakan istilah scrap value? Sebab aset tu kita jual tanpa hapus. Dalam kita punya soalan ada tak nyatakan bilakah tarikh kita lupuskan aset untuk contoh kedua ni? Tak ada kan? Tak Okay, ada. I need you to see the difference between the wordings that I'm using for example 1 and example 2. Okay, kita tengok pada ayat yang saya gunakan pada example 1. Okay, dalam example 1 ni ada dinyatakan bahawa kita akan menggunakan van ni hanya untuk tempoh selama 4 tahun. So, it means that in the 5th year, we have disposed our asset. Okay, tahun kelima kita dah lupuskan sebab dinyatakan di sini terang-terangan kita hanya gunakan selama 4 tahun. Tapi dalam example yang kedua, okay, kita gunakan example ni untuk kita gunakan formula yang ini, okay, tidak dinyatakan bila berapa lama kita gunakan asset. Okay, so dalam you punya pengiraan ni, since there is no information saying that you use the asset for 4 years, so you cannot use the word scrap value. Kita terpaksa membuat andaian bahawa pada tahun yang kelima, aset kita masih lagi dalam status book value. Kita masih lagi terpaksa buat andaian bahawa kita masih lagi menggunakan aset tersebut pada tahun yang kelima because there is no sentence saying about the usage of our asset. Okay, so kita akan gunakan istilah book value juga. Okay, so yang ni 4 tahun ni sebab supaya kita ada tahun untuk kita sediakan account kita. So this is why I ask you to show the calculations for only 4 years. Okay, but for this second example, it does not mean that we use the asset for 4 years. Okay, so how much should I write here? Khairul Nizamuddin. 4,800. Berapa sesiapa boleh? Okay, anybody? 4,000? 4,800. Suara Nizamuddin ni semakin lama semakin halus. Anybody can 4,800. Sorry banyak. berapa? 400. 4,800. Okay. So yang ni kita terpaksa buat andaian. Okay, kita masih miliki pada awal tahun 2020 lah. Okay. Right. Puan, yang bawah sekali tu kayaknya bukan scrap value lah. Dia jadi book value lah. Sebab kita dalam soalan ni, dalam example ni tidak dinyatakan berapa lama kita gunakan aset. So kita masih lagi gunakan istilah book value. Okay. Hanya bila kita lupuskan aset saja kita akan gunakan istilah scrap. Kalau kita tak lupus, kita akan gunakan book value. Okay, boleh ini terms dalam accounting lah. Okay, very good. Khairul Nizamuddin. So these are the calculations, okay, under the second formula, still under the Sutherland methods. Okay, so we are going to use these numbers to prepare the accumulated provision for depreciation. So let's continue with our discussion. Okay, so this is the account. So the next answer would be from Muhammad Syafiq. Okay, sesiapa yang nak bagi jawapan pun boleh. Okay, I am opening this session for everybody. Okay, awak nak menyampuk pun boleh. Okay, tapi kita lebih khususkan kepada Muhammad Syafiq kita. Okay, so Syafiq, can you complete the name of this account please? Oh, Syafiq tak dengar Okay, Syafiq tak dengar. Kita gantikan dengan orang lain lah. Boleh Syafiq? Boleh Puan, dia cakap macam tu. Okay. Amirul Zikri. Amirul Zikri, can you assist Syafiq with his answer? Baik Puan. Okay, Zikri. Sudah debit 2016. Sekejap, kita punya nama account ni saya kena tulis apa kat sini? Accumulated provision for depreciation forklift. Yes, forklift. Okay, awak kena biasakan nanti kan masa you second sem, awak akan buka account depreciation, accumulated provision for depreciation untuk
numbers of different asset. Okay, nanti semester 2 awak bukan hanya ada contoh satu aset saja, forklift saja. Okay, at the same time, you also going to have other asset forklift pun ada, vehicle pun you kena ada, lorry pun you ada. Okay, so you kena kira serentak. So this is why you need to get used with the name of the account. Okay, with the name of the asset. So you need to write it down in your account lah. Okay, kena tulis kat sini jelas kena jelaskan kat sini. Okay, so that is the important part lah. Okay, you kena biasakan. Okay, now so where should I start my account? Sebelah debit 2016. Belah debit Sure, your first entry for accumulated provision for depreciation. Sure, Wan. Ya, belah debit Belah debit ke belah kredit? Kau tengok kita punya discussion semalam tu kan kita buat belah kredit dulu. Betul tak? Balance CD. Oh, ya. Yeah. Balance CD ni last, okay? Dia adalah entry kita yang terakhir untuk tahun tersebut. So, our first entry is on your credit side. Betul tak? Yang lain? Sebelah debit. Sebelah kredit, Wan. Tengok belah Belah kredit. kredit kan? Belah kredit. Okey, kita akan buat catatan mengikut dia punya turutan Kita tak mau skip mana-mana entries. Okay, kita tak nak langkah. So, kita akan buat mengikut dia punya giliran. So, the first turn is for your Sochi which is on your credit side. Am I right? Yang lain tu betul ke? Betul tak? Setuju tak? Betul. Setuju. Saya beri awak fakta. So, you kena setujulah. Okay. So, boleh sambung you punya jawapan, Amirul Zikri. 2016. Okay, 2016. Disember 31. Okay. Sochi, alright. 2550. Alright. Okay. So Next. sebelah debit 2016. Tadi Amirul Zikri Oh, saya kena panggil orang lain patutnya. Tak apalah, Amirul Zikri habiskan dulu 2016. Okay. Belah debit, okay, 2016. Disember 31. Okay, tarikh yang sama, Disember 31 sebab ia berlaku pada hujung tahun. Okay. Ya Allah, okay. Balance CD. Alright. CD 2550. Yeah, 2550. Okay, awak ambil nilai 2550 ni daripada mana? Daripada depreciation pada tahun 2016. Yeah, daripada pengiraan kita. Okay, so ini adalah kepentingan kita punya table kat sini. So, okay, next will be the answer from Ahmad Razik. 2017 belah kredit. Okay. Januari 1 balance BD. Yes. 2550. Okay, then? Disember 31. Debit ke kredit? Kredit. Belah kredit, okay. Disember 31 Sochi. Okay. 2550. 2550. Okay, so kita dapat nilai ni daripada pengiraan kita pada tahun yang kedua. Okay, so December 2017. Okay, so December 31, 2017. So depreciation is a debit entry with Sochi. So this is the amount. Okay, this is the amount that you transfer into your account. Okay, very good so far, so good. Okay, next entries. Belah debit. Okay. Disember 31 balance CD 5,100. Okay. RM5,000? 100. 100, betul? Betul. Saya tak kira pun. Okay. So, apa lagi kita kena buat kat sini? Ada total. Total. Okay.
Kenapa untuk tahun 2016 kita tunjukkan total kita, tapi untuk tahun, kenapa untuk tahun 2016 kita tidak tunjukkan jumlah, tapi untuk tahun 2017 kita tunjukkan jumlah. Kenapa ya? Sebab Tahun mula ada dia ada depreciation. Okay. Okay. Any other idea? Any other answer? Kenapa kita jumlahkan tahun 2017 tapi kita tidak jumlahkan 2016? Kenapa? 2017 tu ada book value. Saya teka je. Okay. Yeah, okay. Any other answer? Anybody? Beli tahun 2016 baru dia start beli. Awak, you can be a good lawyer. You have so many reasons. Okay. Okay, apa sebenarnya? Kenapa kita tunjukkan jumlah untuk tahun 2017 tapi tidak tunjukkan jumlah pada tahun 2016? These are the reasons. Okay, untuk tahun 2017 kita ada dua catatan dua catatan pada belah kredit yang memerlukan kita dapatkan jumlah. We need to total these two together. So you will get the number 5,100. But untuk tahun 2016 entries kita belah debit hanya satu entry saja. So you don't have to get the total because this is actually the total. 2,550 ni adalah jumlah untuk debit dan kredit kita. Sebab itulah kita tak tunjukkan bahagian ni. Kita tak tunjukkan bahagian ni. Sebab kita dah pun dapatkan jumlahnya di sini. Yang ni memang dah jumlahnya. Sebab kita cuma ada satu entry saja pada tahun 2016. Tapi tahun 2017 kita ada lebih daripada satu entry. Sebab itulah you kena tunjukkan jumlahnya pada tahun 2017. That is the reason. Okay. Puan, nak tanya. Ya. Kalau kita tunjuk juga jumlah tu salah ke Puan? Boleh. Nak tunjuk jumlah untuk tahun 2016 boleh. Tapi dia bolehlah tunjuklah, nak tunjuk-tunjuklah. Nak senangkan awak dan nak sukakan hati awak boleh. It is not wrong. Okay. Tapi ini adalah reason kenapa kita tak tunjukkan jumlah bila antara tahun 2016 dan juga 2017. Okay. Ini accounting punya kebiasaan apa yang kita buat. Okay. So good answer by Ahmad Razik Hirman. Okay. Now let's continue with entries in year 2018. So Muhammad Rahimi. Belah kredit Okay. 2018 Januari 1. Ya. Balance BD Okay. 5,100. Lepas tu Catatan kedua kita. lepas tu belah kredit juga Disember 31 Ya. Sochi Ya. 2550. Ya. Dan Lepas tu belah debit Okay. 2018 Disember 31 balance CD 7650. 7650. Okay, jawapan yang tepat daripada Rahimi. Okay, semua orang boleh semak jawapan untuk catatan tahun 2018. So kat sini kita boleh nampak kita mulakan dengan catatan pada belah kredit. Kita mulakan dengan balance BD. Okay, kemudian diikuti dengan catatan bagi menunjukkan susut nilai yang berlaku pada tahun 2018. So we record it on the credit side with this amount of 2,550. So we get this from these calculations. Okay, tabel kita yang kat atas ni untuk tahun 2018. Okay, yang saya tunjuk ni. Okay, 2018. So this amount. So you will write it down here. And then get the total. So you will have your balance CD 7,350. Okay, very good answer by Muhammad Rahimi. And next would be in year 2019 and the answer is by Nur Shazana.
2019 belah kredit. Syazana, I cannot hear you. Belah kredit, ya puan. Okay, boleh. Okay, so? Belah kredit tahun 2019, Januari 1. Balance BD 7,650. Lepas tu Disember 31. Okay. Sochi 2,550. Belah debit 2019 Disember 31. Balance CD 10,200. Total 10,200. Okay, so saya harap semua pelajar boleh dapat ikut kita punya tempo, okay, kita punya pergerakan, okay, tentang catatan-catatan yang perlu kita buat. So I hope you can remember the entries accordingly with the year, okay, and accordingly with the step. Okay, so ini adalah jawapan untuk Setline method kita menggunakan formula yang kedua. So boleh double check dengan awak punya jawapan lah. Okay. Jangan lupa garisan nanti completekan kejawab dengan garisan-garisan. Okay, nanti saya buat kemudian lah. Okay. Setakat ni semua orang faham Faham puan. Faham puan. Faham puan. Okay. Now, so we have done with Setline method. Now let's continue with the second method, which is the reducing balance method. Okay. So this is actually the formula that we need to use under the reducing balance method. Okay. Kita akan buat dulu pengiraan. Okay. Nanti kita akan cuba tengok perbezaan antara antara metod yang pertama dengan metod yang kedua ni. Metod pertama tadi adalah Setline method dengan metod untuk reducing balance method ni. So we need to use this formula to do the counting to find the values of depreciation. So we can see here in the formula, in the year 1, tahun pertama penggunaan aset awak kalau dalam soalan mengatakan bahawa untuk tahun pertama aset kita kena kira susut nilai, so you kena kira dah. Ada setengah aset tu dia menyatakan bahawa tahun pertama penggunaan aset you don't need to do the calculation. Awak tak perlu kira susut nilai. Kalau macam tu you tak perlu kira. You are going to learn this in second sem. Okay. Tapi dalam kita punya soalan, kita punya perbincangan hari ni, kita membuat andaian bahawa kita akan mengira susut nilai seawal tahun pertama pemilikan aset kita. Okay. So in year 1, tahun pertama pemilikan aset, we are going to use this formula, cost times with depreciation rate. Yang ni formula ni, if you look at the formula of Setline method, okay, formula ni sama dengan kita punya formula Setline method ni, sama. Cuma bezanya untuk Setline method, formula ni digunakan pada setiap tahun. Okay. Tapi untuk reducing balance method, we only use this formula only in year 1. But if you are in year 2 onwards, tahun kedua seterusnya, you need to use the formula of book value times with depreciation rate. Okay, so kita nak tengok apakah kesannya kalau kita gunakan formula tersebut, apakah kesannya terhadap nilai susut nilai kita. Okay. Okay, saya keluarkan saya punya calculator yang tak canggih ni. Okay, let's do this together. Okay, so again we are going to have this table to show our calculations. Okay, so okay,
So this would be 15,000, betul? Betul tak? Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Awak jangan tidur pula. Okay, 15,000. Okay, now 15,000. So the depreciation rate is 17%. So how much would that be? Berapa ni? Kat sini saya kena tulis berapa ni? 2550. 550. Okey, yang ni saya kena betulkan dulu. Ni akan menjadi tahun 2017 dan ni akan menjadi 1 Januari. Okey. So, kita buat andaian bahawa tahun perakaunan kita berakhir pada 31 Disember. So, this is why we have 31 December for our depreciation. Okay. Now, in the second year, how much value? Berapa? 12450. Okay. Kemudian kita tunggu sampai hujung tahun baru kita akan kira susut nilai. Okay, sebab susut nilai hanya wujud sekali setahun saja, bukan setiap bulan. Okay, now we are now, okay, yang warna ungu ni, we are now in second year. Okay, so untuk second year, kita akan gunakan formula yang kedua pula. Book value times with depreciation rate. So this is actually the book value in your second year. Okay, so we still having the same depreciation rate of 70%. So what should we do in the second year? We have to times 12,450 with 17%. So berapa awak dapat? 2116. Kita Point. Dia ada point puan. Dia ada point puan. ya. Apa kata kalau kita convertkan kepada nombor genap semua? Okay. So dia akan menjadi 2, 1, 1. 177. Okay, 2117. Dari mana kita dapat 2117 ni? Book value tahun kedua, okay, kalikan dengan susut nilai 17%. Okay, so this is why you get 2,117 for the depreciation in the second year. Okay, now let's continue with our calculations to third and fourth year. Okay. So book value kita 1033. 333. 333. okay, 1033. Okay, 333. Okay. So now kita letakkan dengan depreciation. Saya ni untuk mengcopy je kerjanya. Okay. Alright. So 2,333 kalikan dengan 17%. 1757. 1757. 1757. Okay. Sila habiskan kerja awak. Pengiraan. Okay, Brian, okay, can you complete the calculations for year 4? Okay. Okay, Brian. So how much you are right here in year 4? 8,576. 8,576. Okay, and then the depreciation? 1,457.92. So it will become 58, right? Yes. Yes, okay, and then complete your answer with the fifth year. The answer is 7,119. Okay, saya setiap kali dengar suara awak Brian, saya rasa sangat bersemangat. Okay, 7,119. Okay, 19. Bukan 7118. 18. Ya 7118. Okay.
7118 lah Brian. Okay, 7118. Okay. Okay. Tak apa. Sikit saja. Okay, hilang satu markah saja. Don't worry. Okay. No. Okay, now. I need you to see the difference between these two. Okay, I'm gonna reduce the size. Okay. So you can see here the difference between set line method and reducing balance method. Okay, so we are using the same formula for set line method in the first year. Okay, and then we use only the same formula in the first year, okay, only for the reducing balance method, but we are using the different formula in the second year onwards. Okay, so you can see here the characters, ciri-ciri untuk set line method dan juga reducing balance method yang semalam saya cakap. Untuk set line method, nilai susut nilai adalah sama pada setiap tahun, but not for reducing balance method. The value of depreciation is reducing each year. Sebab itulah namanya reducing balance. Okay, so you can see you can make the a comparison between these two. Okay, nilainya adalah sama untuk set line method. Okay, pada tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat, susut nilainya adalah sama. Tapi untuk reducing balance method, tahun pertama dia semakin lama semakin berkurangan. Semakin lama semakin berkurangan. Okay, so this is the uniqueness of reducing balance method. Tapi ia juga memberikan sedikit risiko sebab kalau kita salah kira kita punya book value untuk tahun pertama, if you wrongly do your counting, if you wrongly do your calculations for the depreciation in the first year, you will get wrong book value. So bila book value awak pada tahun pertama dah salah, ia akan berlaku wabak penyakit jangkit berjangkit. Bukan COVID-19 je berjangkit. Okay, salah kira pun berjangkit. Okay, sebab kita punya asas tu dah salah. So this is why under reducing balance method, you kena buat pengiraan tu dengan sangat berhati-hati sebab kita tak mahu hilang sebarang markah. Okay, boleh nampak perbezaan dia, kelas? Nampak Puan. Nampak Puan, boleh. Okay. Alright. So now let's do the entries in the accounts for depreciation. Okay. Saya beri awak sedikit masa untuk you tengok punya account. So still we have forklift here. Nur Azani. Ya Puan. Tolong tunjukkan saya, okay, beritahu saya apakah entry kita untuk tahun 2017. Belah kredit. Okay. Balance DD. Balance depreciation. Okay, ulang balik. Belah debit ke belah kredit? Ulang balik. Belah kredit. Okay. So tarikhnya dulu. Januari 1. Tahun 2017, Januari 1. Kenapa kita tak boleh ada Januari 1 untuk tahun 2000? I'm so sorry. This should be in year 2016. Apa pula 17? Okay, 16. Okay. 16. Okay, Azani, tahun 2016. Okay, 2016. Belah kredit. Okay. Disember 31. Okay. So, C. Okay. 2550. 2550. Belah debit. Disember 31. Balance CD depreciation. Balance CD 2550. Okay, habis. Habis dah 2016. Okay, dah complete. Okay, thank you Azani. Okay. Next answer would be from Badra Amin. The entry in year 2017.
Sebelah kredit Okay. 2017 Januari 1 balance BD. Oh, I'm sorry. Okay. January 1st. Balance Balance BD 2550. Okay. Lepas tu sebelah kredit juga Okay. Disember 31 Sochi Okay. 2117 Dari mana you dapat nilai 2117 ni? daripada depreciation tahun 2017. Okay. Daripada pengiraan kita. Okay. So nilai dia adalah berkurangan. Okay. Very good. Okay. Next. Sebelah debit 2017 Okay. Disember 31 Okay. balance CD Okay. 4667. Okay. 4,367. Okay. Okay. Thank you, Badr Amin. Okay, next is by Syami Syabuddin. Okay, Puan. 2018 Right. Januari 1 balance BD Okay, debit ke kredit? kredit Okay. Okay. 4667. Okay, next. Lepas tu Disember 31 Okay. sebelah kredit juga Right. Sochi Okay. 1757. 1,757. Okay, so nilai ni kita ambil daripada pengiraan kita untuk tahun yang ketiga. Okay, so far so good. Okay, next. Lepas tu belah debit 2017 18. 2018 2018 Okay. Disember 31 Okay. balance CD Right. 6424. 6,424. Lepas tu total 6424. Okay, very good answer by Syami Syabuddin. Okay, so these are the entries in year 2018. Okay, so kita buat cara yang sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Okay, so yang penting kat sini adalah bahagian Sochi awak. So you mesti ambil daripada nilai yang kita dah buat pengiraan pada tabel kita yang kat atas lah. Okay, so let's complete the account with year 2019. So the answer is from Nur Zulaika. Belah kredit 2019 Januari 1 Okay. balance BD 6424. Okay. Lepas tu belah kredit Disember 31 Sochi 1458. Alright. 1,458 Okay, betul. Debit 2019 Disember 31. Balance CD 7882. Okay, so habis dah? Ya. Okay, kita habiskan dengan balance BD untuk tahun seterusnya. Sebab ada markah, ada satu markah kat situ, satu point satu point kat situ. 7882. Okay, very good everybody. Okay, so it seems like you have already got the tempo. Okay, dah ikut kita punya rentak kat sini. Okay, so those are the correct entries to record the depreciation for our asset, okay, forklift for these 4 years, okay, in year 2016 and until year 2019. Okay, so ini adalah bahagian fundamental saja. You akan tengok balik pada semester 2 apa
apa pun yang penting kat sini you punya pengiraan, okay. So pengiraan table yang kita sediakan ni adalah sebagai panduan untuk mempercepatkan kita punya catatan dalam akaun-akaun. Okay, let's say masa pun dah habis I give you one additional exercise which is not in our discussion but it will use your application, okay, aplikasi, okay, from what we have learned in our previous topics. Okay, saya minta semua pelajar untuk buka satu akaun forklift. Sila buat catatan untuk akaun forklift daripada tahun 2016 sehingga ke tahun 2020. Forklift akaun aset kita. Okay, so kita dah belajar tentang ledger entries. Cuma bezanya dalam ledger entries yang kita buat, kita hanya buat catatan untuk 1 tahun semasa saja. Tapi untuk akaun aset yang kita buka ni, saya nak tengok bagaimana you aplikasikan you punya pemahaman and how do you do your entries for 4 years, okay, starting from 2016 until 2020. Okay, sila completekan awak punya entries untuk akaun forklift. Nanti kita akan tengok perkaitannya dengan akaun-akaun penamat dalam Soci dan juga dalam Sofi di mana kita dah pun buat pada bahagian final account with adjustment. Nanti you akan tengok, oh kat sini rupanya dapat datangnya nilai-nilai tersebut. Okay, so this is your next task, okay. Tak banyak pun, dalam masa 5 minit pun dah siap. Okay, so in our next class we are going to do calculations on how should we calculate the depreciation under monthly basis, kaedah asas bulanan. Yang apa yang kita buat ni adalah asas tahunan. Nanti esok kita akan buat macam mana. We will have our class on Monday. So that are the areas that we are going to look at. We are still under this topic of depreciation entries. Only we are going to apply different method to count, to do the calculations for your depreciation. Okay, yang lebih complicated sikit lah. Apa yang saya nampak dalam kelas awak, you dah dapat kita punya rentak you are in the right track, okay, on how should you do the calculation, okay, together with the accounts, okay. So untuk kelas kita yang akan datang masih lagi di bawah topik depreciation, tapi lebih advance. Kita akan membuat pengiraan yang lebih complicated lah. Okay. So I think that's it for today. Masa kita pun dah habis. So thank you for your time. Okay, thank you for your response. Thank you for your participation. So kita habis kelas kita setakat ini saja. So take care and keep safe everybody. Jangan nak merayau sangat kat luar tu. Okay, so that's it. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Salam.